أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan cerminkanlah diri kamu, tilik-tilikkanlah diri kamu tentang bekalan yang kamu nak bawa di esok hari, iaitu hari akhirat. Wattaqullah, sekali lagi Tuhan berpesan, bertakwalah kepadaku. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa jua yang kamu lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, jangan sesekali kamu jadi orang yang lupa diri lalu Tuhan melupakan kamu. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, yang pastinya tidak sama, tidak rata orang ahli syurga dan ahli neraka. Ahli syurga humul faizun, ahli syurga ni tuan-tuan orang yang berjaya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, jika aku turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, nescaya bukit itu akan pecah berkecai. Kerana apa tuan-tuan? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas, dan demikianlah perumpamaan yang aku berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Itu maksud yang saya baca surah Al-Hasyr ayat 18 hingga ayat 20 tadi. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh pada pagi ini, ribuan kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah, dengan kurniaan Allah, kita dapat sama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raudatun min riyadil jannah. Majlis ilmu ni salah satu taman di antara taman-taman syurga. Saya ucap tahniah, saya ucap syabas pada warga Ipoh yang berkunjung ke Stadium Indra Mulia ini untuk sama-sama meraihkan, untuk sama-sama memeriahkan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kerangka perbincangan kita pada pagi ini ialah servis hati. Sebelum ni kita pernah dengar servis kereta, sebelum ni kita pernah dengar servis komputer, sebelum ni kita pernah dengar servis LCD, servis VCD dan sebagainya. Tapi pada hari ini kita nak kelainan
iaitu kita nak servis hati kita. Sebab apa kita perlu servis hati, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana hati ini adalah raja di dalam badan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala anna fil jasadil mudghah, fa iza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasada fasadat jasadu kullu, ala anna wahiyal qalb." Dalam anak Adam itu ada seketul darah. Dalam anak Adam itu ada sekeping hati. Yang mana jika baik hati ini, jika baik darah yang segumpal di dalam dada ini, maka baiklah seluruh anggota tubuh manusia. Tetapi ingat, jika jahat hati di dalam dada ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka jahatlah seluruh anggota manusia tersebut. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita nak berbicara tentang hati. Soal hati, soal yang rumit. Kerana hati inilah tempat tinggalnya perasaan seseorang itu. Kita hidup dalam masyarakat yang ada hati. So, kita nak jaga hati orang ni bukan satu perkara yang mudah. Bahkan ianya merupakan satu perkara yang begitu susah. Sebelum kita cerita nak servis hati, kita cerita dulu, apa sebab kita kena servis? Kita pergi tinggal kereta kita kedai pomen, kita bagi tahu dah, tukar minyak hitam, tukar minyak gearbox, tukar minyak power steering, ya? Buat balancing. Kena tahu dulu apa masalah, baru pomen tu tahu nak buat. Faham? Kalau kita tinggal kat dia mau servis, sampai bil banyak lah, dia servis belakang. Kalau tak rusak pun dia servis. Jadi kita pada hari ini, hati kita itu ada penyakit. Dalam Islam, penyakit hati manusia itu dinamakan amradul qulub, penyakit hati. Ingat? Wa idza sumiyal insan yatakawwanu min amrayni. Apabila dinamakan manusia, dia terdiri daripada dua unsur. Nak catat pun boleh dah sidang penonton di rumah sekalian. Yang pertama jasmani. Ada makanan. Pagi-pagi lagi tadi kita makan nasi lemak, kopi o. Pagi-pagi lagi kita minum air susu, makan roti canai, makan mi goreng. Itu jasmani, kita nak makanan. Jangan lupa, hati kita, rohani kita juga nak makanan. Apa makanan hati ni? Tadi bangun kita sembahyang subuh. Sudah sembahyang subuh kita berzikir. Sudah berzikir kita baca Quran. Sudah baca Quran, salam dengan suami. Ajak suami mari dalam raudah di hatiku, TV 9, tanyalah ustaz. Tu semua makanan hati. Mari dalam majlis ilmu ni bagi makanan hati yang begitu delicious. Jadi tahniah tuan-tuan dan puan-puan kerana datang pada pagi ini yang mana kita sekarang ni sedang menjamu selera rohani kita yang begitu delicious, yang begitu lazat. Kita mulakan dengan soalan yang pertama, silakan kalau ada sidang penonton sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya satu soalan. Apakah yang dimasukkan dengan sebelum tu siapa nama? Saya Zulkafli bin Ayub dari Kampung Wanjo, Ipoh. Okey, Zul. Saya ingin bertanya, apakah yang dimasukkan dengan hati yang mati dan bagaimanakah caranya hendak kita hidupkannya? Bagus. Terima kasih Ustaz. Satu soalan yang bagus. Dalam Quran Tuhan menceritakan bagaimana hati yang mati. Orang Melayu kata hati kering. Pernah dengar tak perkataan hati kering? Hati yang mati ini adalah hati yang tidak sensitif dengan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati ini hati yang tidak ada kasih sayang langsung. Hati yang mati ini hati yang mana apabila mendengar ayat suci Al-Quran dia buat tak tahu. Hati yang mati ini apabila mendengar azan di surau masjid dia buat tak tahu. Ini adalah hati yang mati. Yang mana diceritakan dalam Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah Tuhan menceritakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang mana hati orang musyrikin itu sakit, maka Tuhan tambahkan lagi penyakit hati orang musyrikin ini. Penyakitnya apa? Tak mau terima kebenaran.
ka'anna fi uzunaihi waqra, kata Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dalam telinga mereka itu ada penyumbat. Orang Melayu kata pekak badak. Katalah apa pun dia senyum. Tak ada sensitif. Cerita bab akhirat ke, halaqah semalam kita cerita alam barzakh, kita cerita tentang mati, dia boleh gelak. Ni hati yang mati. Hati yang tidak berfungsi. Hati yang berfungsi ni lagu mana? Hati yang berfungsi ni Tuhan sebut dalam Quran, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Adapun orang yang beriman, orang yang mana hati dia hidup, orang yang mana hati dia sensitif, ini kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mendengar ayat-ayat Allah, maka gementarlah hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibawa datang ayat-ayat Allah kepada mereka, dibaca ayat Quran kepada mereka, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Ini adalah hati yang sensitif. Saya menyeru kepada sidang penonton yang berada di depan saya dan di seluruh negara di rumah yang sedang menonton sekarang ini, jadilah hati kita hati yang hidup. Jangan jadikan hati kita hati yang mati. Rugi kita tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam tajuk servis hati. Traveling on. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara tentang soal hati, servis hati. Kita dalam perbincangan untuk mendapatkan hati yang hidup. Beruntunglah orang yang mendapatkan hati yang hidup, dalam erti kata hati dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah kepada mereka yang memiliki hati yang mati, yang membawa kepada iblis laknatullah. Tuan-tuan, dalam Quran menyebut kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Tuhan kata apa tuan-tuan? Tuhan kata di dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pertukaran silih berganti siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir. Ulil albab. Ulil albab ni hatilah. Diberi pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati apabila tengok orang susah dia nak tolong. Hati yang hidup. Hati yang mati tengok orang susah, biarlah dia mati cepat. Hidup pun menyusahkan orang. Hati yang hidup apabila tengok orang mati, ingat pada mati. Apabila tengok orang mati, makin ganda amalan. Sebab hati yang mati ini boleh dihidupkan dengan kematian. Faham? Tengok nak mari, tanyalah ustaz tadi, tengok aksiden tengah jalan, mayat tengah jalan. Allah, hari ni dia aku bila pula? Tuan-tuan, sebab tu hati Rasulullah hidup. Sebab Rasulullah dalam satu hari satu malam mengingati mati 70 kali. Kita hari ni berapa kali dah ingat mati? Bangun pagi-pagi ingat ke raudah dah. Nak mari tanyalah ustaz, mati tak ingat lah, betul tak? Kecuali ada aksiden tengah jalan, tengok ataupun dengar radio orang ni mati, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Dan tuan-tuan dan puan-puan, orang yang dekat dengan Allah, dia guna hati dia untuk berfikir. Dia pergi jogging kat taman, dia tengok bunga. Dia tengok bunga, Masya Allah, cantik bunga ni, dia kata. Tapi sayang, bunga yang cantik berwarna merah, cantik bunga tu, bunga raya namanya, tetapi tidak berbau. So dia buat pentafsiran, berapa ramai yang manusia kita tengok cukup cantik, perempuan cukup cantik, tapi perangainya tak elok. Dia berfikir. Faham? Okey. Soalan yang kedua. Banyak lagi pencerahan yang kita nak berikan. Silakan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Rafidah binti Muhammad Hassan dari Taman Pengkalan. Ya, Makcik Ustaz, bagaimanakah untuk mendapatkan hati yang mutmainah atau tenang dan jiwa yang suci? Bagus. Terima kasih Ustaz. Bagus. Satu soalan yang cukup cantik. Apabila kita berbicara tentang hati, rahmat bagi hati yang manusia cari ialah ketenangan.
Tak ada benda lain boleh bagi ketenangan pada kita kecuali Allah. Tuan-tuan, jangan kita ingat kita duit banyak, kita tenang. Jangan kita ingat kita harta banyak, kita tenang. Jangan kita ingat kita pangkat besar, kita tenang. Tidak. Silap. Sebab ketenangan tu hak milik Allah. Saya nak cerita satu cerita. Saya ni buat rawatan. Tuan-tuan tengok muka saya. Saya berhenti kat highway semalam. Budak-budak kata, jom kita bergambar dengan Ustaz Jin. Dia kata kat saya, Ustaz Jin, tuan-tuan. Sebab apa dalam cerita duk ceramah bab jin? Saya berubat seorang ni kaya dia, tuan-tuan dan puan-puan. Harta berbilion. Satu hari dia masuk hospital, saya pergi merawat dia. Dia jumpa saya, dia bersalam dengan saya, dia menangis. Saya kata, pasal apa menangis? Dia kata, Ustaz, dunia ni menipu. Bila pula jadi baik ni? Kata, pasal apa cakap macam tu? Ustaz, kereta bawah garah saya 5-6 juta. Porsche, BMW, Mercedes, Ferrari, Lamborghini. Bilik air saya, Ustaz, 700,000 saya buat. Bilik air. Kita rumah banglo, dia baru bilik air. Tapi dunia ni menipu semua, Ustaz. Kata, saya tak faham ni, boleh cerita apa dah, Ustaz? Ustaz, saya sedih. Bilik air yang saya buat beratus ribu, akhirnya saya kencing dalam plastik. Ustaz nampak tu dia, kat katil. Ustaz nampak tu tandas saya. Kereta bawah garah saya berjuta-juta. Lamborghini, Ferrari ada. Tadi Ustaz, doktor minta pergi scan bilik doktor. Bawa saya atas wheelchair. Mana Ferrari saya? Mana Lamborghini saya? Jangan cerita masuk kubur lagi. Baru duduk hospital. So saya tanya, tenang tak? Tuan macam ni, saya tak tenang, Ustaz. Harta tu bukan ketenangan. Silap saya. Sebelum ni saya kata harta tu ketenangan. Contoh. Jadi saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan berfikir pada pagi ini. Bagaimanakah untuk mendapatkan hati yang mutmainnah? Hati yang mutmainnah ini adalah hati yang tenang, hening, bening. Dalam Quran Tuhan menceritakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ingat ayat tu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa maksud dia? Tuhan kata, hai nafsu yang tenang, hai nafsu yang hening bening. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, masuklah ke dalam syurga aku. Aku meredaimu, kata Allah. Kamu meredai aku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nak nafsu yang tenang ni lagu mana? Quran ajar kita. Quran bagi tahu kita. Bagi tahu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan ikut pagi ni saya. Saya nak bagi ayat tenang ni. Ada masalah apa baca ayat ni, Tuhan akan campakkan ketenangan dalam hati kita. Boleh? Sidang penonton semua, tak tangan kat dada. Di rumah ni ramai orang sakit tengok saya, yang berserabut tentang anak, tentang suami, tentang isteri. InsyaAllah baca ayat ni akan tenang, boleh tidur lepas ni. Saya nak baca kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuat-kuat. Kita 10,000 orang pagi ni. Biar suara 10,000. Boleh? Sekali lagi. Tak lulus tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah, jiwa manusia
akan menjadi tenang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah tuan-tuan. Balik amal ayat tu ketika kita ada masalah, hati kita gundah gulana, antibiotik Tuhan sebut dah ayat tadi, baca letak tangan kat dada, insya-Allah jiwa kita akan menjadi tenang. Pertanyaan lagi tadi, nak jiwa tenang ni lagu mana? Sekali lagi saya sebut, kemarinlah tanyalah ustaz pun saya sebut, hari ni pun saya sebut. Itu menunjukkan nak minta tuan-tuan bagi perhatian. Satu hari Rasulullah didatangi oleh Ibnu Mas'ud yang penuh kusut masah, yang berserabut. Dia jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ada masalah, jiwa aku berserabut. Alimni ya Rasulullah, muajar aku ya Rasulullah. Apa benda yang perlu aku buat untuk dapat ketenangan?" Yang pertama, Rasulullah kata, "Aqimus salah." Mu kena semayang. Semayang fardu saya tak nafi kita buat dah. Semayang sunat. Yang pertama semayang untuk dapat ketenangan ni, kita kena semayang pada waktu yang tenang. Bila? 1/3 Ramadan malam. Iaitulah sembahyang tahajud. Yang kedua, Ibnu Mas'ud kata, Rasulullah kata pada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, kalau mu nak tenang, mu kena baca Quran. Tak pandai ustaz baca surah besar-besar, baca kecil-kecil, Qul huwallah pun bacalah. Qul huwallah pun bacalah. Qul huwallah yang dia pandai. Jangan pandai lekeh, Qul huwallah ni hebat." Satu hari sahabat pergi mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku boring sembahyang belakang dia ni, duk asyik baca Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah." Lalu Rasulullah kata, "Mu tahu tak, Qul huwallah yang dia baca itulah akan bawa dia masuk ke syurga." Hebat. Pendek je Qul huwallah. Ada orang tak ingat Qul huwallah? Ingat. Betul tak? Dan hebatnya Qul huwallah ni tuan-tuan, kita belum tidur malam, kata ulama. Rasulullah kata dalam hadisnya, sesiapa yang belum tidur malam, dia baca 3 kali Qul huwallah, dia sudah khatam 1 Al-Quran. Tu untungnya kita umat Nabi Muhammad dapat shortcut. Buat 3 kali baca tak sampai seminit, khatam Quran dah. Sembahyang 1 malam, 1 saat, 1 minit, 10 minit, menyamai 1000 bulan. Lailatul Qadar yang bakal nak tiba nanti, sama-sama kita sambut. Itulah kita ni tuan-tuan, beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan kita kena ingat tuan-tuan, yang ketiga Rasulullah kata pada Ibnu Mas'ud, catat jangan tak catat, rugi. "Ya Ibnu Mas'ud, kalau mu nak tenang, mu kena hadir majalisuz zikr. Mu kena pergi tempat orang mengajar. Mu kena pergi tempat tanyalah ustaz. Mu kena pergi raudah di hatiku yang bagi makanan rohani." "Ustaz, saya tak larat ni seceruk duduk atas wheelchair." Buka siaran TV 9. Tengok. Ikut ayat-ayat saya baca. Tuan-tuan akan tenang. Nak tenang dalam kita sakit lagu mana? Kita ingat tuan-tuan, nak tenang masa kita duduk atas katil hospital, masa kita duduk atas wheelchair, masa kita duduk dalam bilik X-ray, nak tenang satu je, Tuhan uji aku. Aku reda. Aku reda. Masa kita susah, Tuhan uji aku. Di sebalik ujian ni ada kemanisan. Fikir positif. Jangan fikir negatif. Tuhan tak sayang aku sakit. Aku miskin. Acong kaya raya, semayang pun tak. Siapa mari cucuk kita pada ketika itu? Sejenis iblis yang bernama Sabar. Nama apa? Bukan sabar, Sabar. Sabar ni dia mendatangi manusia ketika mana manusia kesusahan. Apapun kita akan bertemu selepas ini insya-Allah. Dan soalan lagi. Okey. Silakan soalan seterusnya. Yang ketiga pada pagi ini. Assalamualaikum. Kalau boleh tolong bangun, tak nampak. Saya takut benda lain tanya. Silakan. Saya takut makhluk lain tanya sebab tak nampak tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Fauzia Abdul Rahman dari Pekan Razaki. Saya nak tanya Ustaz, apakah penyakit hati yang paling bahaya? Bagus. Dia tanya poin terus. Okey. Apapun
Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tunggu jawapannya selepas ini. Kita sama-sama berbicara lagi dalam servis hati. Servislah hatimu, nescaya kamu akan menjadi manusia yang terhebat, insya-Allah. As-siratal mustaqim ya Allah, traveling on, traveling light through the hills and valleys of my. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sidang penonton sekalian kerana setia menunggu, mengambil antibiotik rohani kita. Kalau kita sakit hati, pergi hospital tak boleh buat apa. Jumpa doktor pakar, doktor saya ni hasad dengki. Tadi saya tengok jiran saya beli kereta baru, saya tak boleh duduk. Boleh tak doktor bagi saya satu pil supaya hasad dengki hilang? Boleh? Tak boleh. Doktor, anak saya ni payah sangat tutup aurat. Tudung payah nak pakai. Boleh tak doktor bagi ubat berbentuk cecair saya bagi biar anak saya rajin pakai tudung? Boleh? Tak boleh. Tapi kalau kita ada penyakit hati, doktor, saya ni ada penyakit hati. Apa dia doktor kata? Hepatitis B. Boleh berubat hospital. Sebab tu kerja dia. Kerja dia. Jadi kita kena ingat, berbalik pada persoalan yang ditanya tadi, Ustaz, apakah penyakit hati yang paling bahaya? Saya nak sebut banyak penyakit hati ni, kalau tengok dalam kitab banyak, tapi saya nak sebut yang penting. Bukan yang penting untuk kita miliki, yang penting untuk kita jauhi. Yang pertama sekali kena ingat, sifat yang paling bahaya boleh memusnahkan anak Adam ialah dengki. Pasal apa Ustaz kata dengki? Mu tengok Iblis dengan Adam dalam syurga. Allah suruh Iblis sujud pada anak Adam. Iblis kata, buat apa ya Allah aku nak sujud ke dia? Aku lebih hebat daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, kata Iblis. Manusia tu apalah sangat dijadikan daripada tanah. So dia takabur. Dalam masa yang sama tuan-tuan, dia lupa bahawa tanah boleh memadamkan api. Kita lebih kuat daripada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, hasad dengki. Takabur yang pertama tadi, yang kedua hasad dengki. Kerana hasad dengkilah tuan-tuan dan puan-puan, tuk kita dulu, anak moyang kita Adam, Habil dan Qabil berlaku pembunuhan. Kenapa? Dengki lah tu. Yang pastinya anak cucu dia ni ada sifat mazmumah tu. Kena jaga. Dan yang ketiga, sifat yang paling bahaya juga adalah riak. Riak. Dalam Quran pun Tuhan cerita dalam surah Al-Masad, yura'unan nas wa yamna'unal ma'un fawailul lil musallin. Tuhan cerita pada kita tuan-tuan, bagaimana dalam sembahyang pun boleh ada orang riak. Subuh pukul 6 suku, pukul 4 suku pergi dah. Pergi kejut habis orang ke tepi rumah. Suruh pergi sembahyang, 4 suku lagi. Naik atas masjid sembahyang, tak ada orang tengok aku. Maka orang ni Tuhan kata apa? Fawailul lil musallin. Ada neraka untuk orang sembahyang. Ingat? Nama dia neraka Wil. Neraka Wil ni sejuk. Tak apa Ustaz, pada duduk neraka panas baik duduk neraka sejuk. Mu jangan main-main dengan neraka. Okey, soalan seterusnya kalau ada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fitri Izhar Muhammad Isa dari Taman Meru 2C Ipoh. Ya Fitri, silakan. Saya ada satu soalan untuk diajukan kepada Ustaz. Apakah ayat ataupun doa yang boleh melembutkan hati kita yang keras? Bagus. Melembutkan hati kita yang keras. Tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, pastikan penyakit hati ni ada tak dalam family kita? Kita ada anak 7 orang, 7 fashion. Bukan fashion pakaian, fashion perangai. Betul tak? Ada anak makan ala kadar, tak apa.
beli kat kedai dia makan. Ada anak kalau tak panah dia tak makan. Kena panah macam orang kaya dulu baru makan. Ada anak beli barang ni, hak ni dengki. Jadi itu semua penyakit hati. Dan Tuhan cerita bab kerah hati ni dalam Quran. Yang mana Tuhan sebut dalam Quran, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Tuhan kata betapa kerahnya hati orang Yahudi ni seperti batu. Bahkan lebih kerah daripada batu. Asyaddu qaswah, lebih kerah daripada batu. Ustaz, hati lembek je tekan macam kulit. Yes, saya tahu. Kerah situ apa dia? Perangai tu. Maka apakah doa, apakah ayat yang boleh mencairkan hati yang keras ini? Ayat yang paling tepat untuk tuan-tuan, satu doa saya nak bagi. Yang mana doa ni jarang orang ada. Nak salin dah. Ambil pen. Tulis dengan pen merah kalau boleh. Bukan tak luluh, perhatian. Pen merah tu perhatian tu. Kalau buku rekod ada pen merah tu, kena berhati-hati tu. Betul tak? Ikut saya baca, letak tangan kat dada. Ni duduk tunggu ni. Ni bukan ayat Quran, doa. Dan selepas saya baca doa ni, tuan-tuan hayati maknanya cukup elok, cukup bagus. Saya nak baca biar bergema. Saya akan bagi doa ni pada orang yang baca habis sound dia buka. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyin qalbahu kama layyinta al-hadida li Dawud alaihi salam wasakhir umurahu kama sakharta al-bahra li Musa alaihi salam. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hatinya sebagaimana Engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud, dan permudahkanlah urusannya sebagaimana Engkau permudahkan belahan laut kepada Nabi Musa alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, doa ni hebat. Saya duk buat perubatan tuan-tuan. Anak degil tak dengar cakap, suami degil tak dengar cakap, isteri degil tak dengar cakap. Baca pada air, bagi minum doa ni, lembut hati dia. Tengok makna apa dia? Maksud dia, kamu lembutkanlah hati orang ni sebagaimana kamu lembutkan besi pada Nabi Daud. Besi kerah ke lembut? Mukjizat Nabi Daud, boleh main besi macam main gandum roti canai. Hebat. Dan permudahkanlah urusan dia. Kalau dia tu suami kita, dia tu anak kita, maka permudahkanlah urusannya sebagaimana kamu permudahkan highway untuk Nabi Musa belah laut. Tahu tak cerita Nabi Musa? Apabila dikepung oleh Fir'aun, tak ada arah nak pergi dah. Laut belah ni, musuh belah ni. Tuhan kata, Musa, mu jangan gundah gulana. Aku mudahkan urusanmu. Kamu belah laut itu dengan tongkatmu, lalu terbuka jadi highway, 4 lain dan sebagainya. Boleh berjalan elok-elok. Bila Fir'aun masuklah laut tu, Tuhan tutup balik jalan tu. Maka hanyut habis orang-orang yang menentang dia. Urusan Allah. Ingat ada doa tadi? Tak ingat? Tak apa. Saya akan beritahu lagi selepas ini. InsyaAllah kita buka soalan seterusnya. Kalau ada. Assalamualaikum Ustaz.
Saya Puan Salasiah binti Redwan daripada Taman Perpaduan Koperasi Tambun. Ya. Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan hubbun dunia wa karahiyatul maut, yakni cintakan dunia dan bencikan mati. Sekian, terima kasih. Bagus. Satu soalan yang bagus. Sebelum berbicara tentang hati, kita pergilah ceramah di mana ke, ustaz mana ke, mesti dia sebut dua ungkapan ini. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, benci mati. Dia berlawan dua tu. Orang kalau cinta dunia, harta banyak, tak nak mati. Tengok Qarun. Sampai hari ni nama dia disebut harta Qarun. Ha? Saya pergi ke istana dia tahun lepas di Mesir. Hebat. Kunci pintu harta dia berpuluh ekor unta letak atas belakang. Kaya, tak nak mati. Sebab apa? Ada penyakit yang bahaya dalam hatinya, itulah benci kepada hubbud dunia, cinta dunia, benci kepada mati tadi. Maka kita ni kena hidupkan hati kita. Kita kena ingat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam. Ni kita orang mukmin kena pegang benda ni. Jangan jadi macam orang kafir, tak ada beza lah. Dia harta banyak, takut nak mati. Kita orang mukmin ini, kita kena ingat, dunia ni tempat kita menanam. Nak bawa bekalan ke mana? Ke akhirat. Siapa rajin menanam, dia akan menuai. Siapa malas menanam, dia tak tuai apa-apa. Dia nak bawa bekalan apa? Perjalanan jauh lagi ni. Kalau umpama kita ni duduk atas kapal, kapten kapal kata kita singgah kat pulau ni sekejap, sebab kita nak berlayar ke lautan Hindi yang begitu luas, berapa ratus ribu kilometer persegi. Ini tak ada bekalan habis. Aku lepas mu di pulau ni, mu carilah bekalan. Hak mana bekalan banyak, dia akan happy lepas ni, tak lapar. Hak mana malah cari, laparlah mu lagi. Sebab masing-masing punya hal. Lalu bila kapten kapal tiup whistle, prek whistle naik atas kapal. Hak ni bawa guni, hak ni bawa plastik. Hak ni bawa kereta tolak. Bekalan yang dicari tadi. Kita orang mukmin, kita kena pegang prinsip itu. Dunia ni hanya sementara. Tapi orang yang hubbud dunia, dia kata apa? Dunia ni tempat aku nak kekal selama-lamanya. Lepas ni mati, bukan ada apa. Lembu mati, kucing mati, aku pun potu juga. Hati tu mati dah. Hati tu keras dah. Jadi kita kena beringat tuan-tuan, hubbud dunia wa karahiyatul maut ini satu sifat mazmumah yang perlu kita bersih, yang berada dalam hati kita. Kalau ada, cepat-cepat bersih. Nak bersih lagu mana ustaz? Nak telan klorok? Nak telan sabun? Tak pernah sabar. Maka nak bersih hati ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena baca ayat-ayat saya berikan tadi. Sentiasa baca Quran. Mari dalam majlis ilmu, tengok orang susah tolong, berfikir dengan mata hati, bukan dengan nafsu. Kita bertemu lagi selepas ini tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ke mana-mana dalam servis hati. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Sedarkah kita, tak sedarkah kita berada di blok last? Saya nak tanya sidang penonton sekalian. Ikhlas saya tanya. Sejam kita berancangan, rasa lama ke sekejap? Saya tanya betul-betul ni, lama ke sekejap? Alhamdulillah. Kata ulama tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu sejam, dia rasa macam 10 minit. Kata ulama, ilmu mencurah masuk dalam sanubari dia. Tapi ingat, kalau duduk dalam majlis ilmu 1 jam, rasa macam sebulan, baliklah, ilmu tak masuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak jawab yang tadi pun tak puas lagi ni. Masa dah nak habis. Saya nak buat penggulungan untuk hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menciptakan wa nafsin wa ma sawaha, dan nafsu itu
demi jiwa dan menjadikannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa kita boleh pilih, mu nak buat baik ada, nak buat jahat ada. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya mendapat kejayaan, kemenanganlah kepada mereka yang sentiasa membersihkan hati mereka dengan sembahyangnya, dengan baca Qurannya, dengan sembahyang malamnya, dengan sedekahnya. Waqad khaba man dassaha. Maka rugilah orang yang sentiasa mengotori hati mereka dengan dosa dan noda. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, nak memiliki hati yang baik memerlukan mujahadah yang begitu kuat. Mujahadah yang paling besar, kita jangan cerita menentang musuh. Kita jangan cerita menentang apa-apa lagi. Kita cerita tentang menentang hawa nafsu kita. Itu jihad yang paling besar. Sebab ulama kata hati kamu, jiwa kamu umpama kuda liar. Naik kuda liar lagu mana? Lompat. Jika kamu tidak handle dia, kamu akan jatuh dia lompat tu. Nak cerita hebatnya nafsu manusia ni. Waktu waqad khaba man dassaha tu. Rugi orang yang ikut hawa nafsu dia. Dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat, bersihkanlah jiwamu, sucikanlah hatimu di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak heran dengan dosa besar mana kita lakukan. Tuhan heran dengan kita, mengapa kita tak nak bertaubat dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi apapun tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita baca doa pada hari ini, mudah-mudahan dengan doa ini akan mendapat hati yang suci murni, hati yang hening bening dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan majlis ilmu kami pada pagi ini majlis yang diberkati oleh-Mu, ya Allah. Jangan sesekali Engkau jadikan majlis ilmu kami pada pagi ini majlis yang dimurkai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campakkanlah ketenangan di dalam hati kami. Jauhkanlah keserabutan di dalam hati kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi anugerah kepada ketenangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengasihani kami dan tidak mengampuni kami, maka jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada warga Perak, jangan lupa berkunjung beramai-ramai ke Raudah di Hatiku TV9 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Selepas ini pukul 11 kita ada rancangan Tanyalah Ustazah. Jangan lupa tunggu majlis ilmu Taman Syurga ini. Dan jangan lupa malam ini selawat perdana. Beramai-ramai kita buat di Indra Mulia Raudah di Hatiku TV9 ini. Dan jangan lupa esok pagi-pagi lagi kita berancangan satu hari lagi Tanyalah Ustaz. Saya nak tengok muka ni juga duduk di tempat yang sama esok. Boleh tak? Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.